Hutan dan bukit merupakan kawasan penempatan jin yang dikenali sebagai bunian. Oleh itu, kita mestilah berhati-hati sekiranya berada di kawasan mereka. Selain kes kehilangan acap, terdapat banyak lagi kes kehilangan yang pernah menggemparkan Malaysia suatu ketika dahulu. Di sini terdapat 5 kes disorok bunian paling besar pernah berlaku di Malaysia. You are watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. 7 murid orang asli hilang. Seterusnya, 7 murid orang asli Temia dikuatiri hilang di dalam hutan berhampiran Pos Tohoi, Gua Musang, Kelantan sejak 4 hari lalu. Mereka terdiri daripada 6 murid perempuan dan seorang murid lelaki. Kisahnya bermula pada 22 Ogos 2015 apabila murid-murid asrama Sekolah Kebangsaan Tohoi Gua Musang, Kelantan keluar untuk mandi di sungai tanpa kebenaran dan telah diketahui oleh warden asrama. Ini menyebabkan mereka akan dikenakan hukuman oleh warden. Namun lain pula penerimaan kepada 23 orang pelajar yang bertindak untuk melarikan diri dari asrama ke kampung akibat takut didenda. Menjadi tanggungjawab warden untuk mencari pelajar yang hilang dari asrama. Mereka kemudiannya menemukan 16 pelajar di satu lokasi pada jam 6 petang manakala 7 lagi pelajar belum ditemui. Pencarian 7 murid orang asli dari suku Temiar diteruskan dari kawasan sekolah serta berjumpa dengan ibu bapa murid-murid berkenaan di Kampung Penat dan Kampung Gawin. Namun, kesemua 7 murid tidak diketemui di kampung tersebut. Menurut Ketua Polis Kelantan ketika itu, seramai 350 anggota daripada pelbagai agensi keselamatan dan awam telah terlibat dalam operasi berkenaan. Kisah yang sangat memilukan selepas hampir 50 hari hilang di hutan, pada 7 Oktober 2015, pasukan SAR telah menemukan jawapannya. 2 mayat dalam keadaan reput yang ditemui disahkan milik Sasa Sobri berumur 8 tahun dan Ika Ayel 9 tahun berada 500 meter dari Pos Tohoi. 3 rangka turut ditemukan telah dikenal pasti milik Linda Rosli 8 tahun, Haikal Yaakob 8 tahun dan Juvina David 7 tahun. Namun hanya 2 murid yang terselamat iaitu Mirsudia Aluj 11 tahun dan Norin Yaakob 10 tahun. Norin merupakan kakak kepada Haikal Yaakob yang telah meninggal dunia sewaktu kehilangannya. Mirsudia dan Norin ditemui di celah akar pokok dalam keadaan tidak bermaya akibat kelaparan dan dehidrasi di tebing sungai Perias hutan tersebut. Norin yang trauma ketika itu menceritakan bahawa dia masih terbayangkan dan akan bermimpi tentang Ika dan Juvina serta adiknya yang menghembuskan nafas terakhir di depan matanya ketika di hutan. Kesemua mangsa adalah rakan karib dan tinggal sekampung. Menurut salah seorang rakan mangsa iaitu Isha, sebenarnya 7 murid yang hilang tersebut tidak terlibat mandi di sungai sehari sebelum kejadian. Setelah peristiwa tragis ini, 2 mangsa yang terselamat telah berpindah di sekolah lain akibat trauma. Nombor 4. 13 hari hilang di alam lain. Kisah kehilangan Muhammad Anwar Ilyas berumur 36 tahun pernah menggemparkan masyarakat tempatan apabila dilaporkan hilang selama 13 hari pada 27 November 2016. Menurut Anwar, sewaktu kejadian hilang tersebut, pada mulanya dia ingin menjala udang di sungai berdekatan. Namun ketika itu dia terdengar seperti suara memanggil-manggil namanya dan sebaik sahaja sampai di suatu pokok, dia ternampak cahaya seperti kunang-kunang sebelum terjatuh ke dalam lubang berhampiran. Dia juga mendakwa seperti berada di alam lain selama 1 hari sahaja dan berusaha untuk keluar dari kawasan berkenaan dengan berenang dan merangkak. Menurut Anwar, dia juga dapat mendengar kawan-kawan yang mencari dan memanggilnya, tetapi mereka tidak dapat melihat dan mendengar panggilan Anwar. Misteri kehilangan Muhammad Anwar terungkai apabila dia ditemui pada 8 Ogos dalam keadaan merangkak dalam semak di kampung Losong Atap Zin, Terengganu selepas 13 hari kehilangannya. Anwar ditemui oleh rakan baiknya Hamdan Mat Daud selepas dia terdengar suara mangsa meminta tolong
dari arah sebatang pokok rengas pada waktu Maghrib 8 Disember 2016. Menurut rakan Anwar, pada mulanya saya sangkakan hanya mainan perasaan, namun nekat pergi ke arah suara itu sebelum terkejut melihat Anwar dalam keadaan lemah di kawasan semak di pokok berkenaan. Muhammad Hamdan berkata, kehilangan rakannya itu agak misteri dan sukar dipercayai, tetapi apa yang berlaku hanya dia yang tahu. Menurut Metro TV, setelah kejadian itu, Anwar masih sihat dan berkelakuan normal, namun dia tidak mahu memijak tanah. Mungkin disebabkan trauma akan peristiwa yang menimpanya. Nombor 3. Hilang seminggu di Bukit Broga. Misi mencari dan menyelamat Muhammad Azharul Mukris Abdul Rahman, 21 tahun yang dilaporkan ketika hilang mendaki Bukit Broga Semenyih Ahad lalu berakhir apabila dia berjaya ditemui dalam keadaan selamat. Pada 22 Januari 2017, Muhammad Azharul Mukris Abdul Rahman berasal dari Kedah dan merupakan bekas pelajar pondok Darul Taqwa Arau Perlis telah 7 hari hilang di Bukit Broga, Selangor. Ketika kejadian, dia berumur 20 tahun dan telah dilaporkan hilang ketika mendaki Bukit Broga Semenyih bersama 5 rakannya sekitar jam 6.30 hingga 7 malam. Difahamkan Azharul yang hilang selama seminggu ketika mendaki tidak membawa makanan ataupun sebarang kelengkapan lain. Azharul mendakwa dia telah disorokkan ke alam jin oleh puteri bunian seperti yang diceritakan di motif viral. Saya puncak last kali. Saya nampak budak, saya ikut dia. Nampak budak? Kenapa awak ikut budak tu? Dah saya masa tu saya tak nampak habis dah, saya dah kena pukau dah. Sebelum kehilangannya, iaitu ketika di Bukit Broga, dia ternampak budak kecil memanggil-manggilnya dan menunjukkan arah jalan. Ketika itu, dia berasa seolah-olah seperti dipukau dan hanya mengikuti jejak seorang budak kecil berpurdah yang menggelarkan dirinya sebagai bunian. Bunian itu kemudian membawa Azharul kepada keluarganya yang kesemuanya berjubah dan berpurdah serba putih masuk ke dalam sebuah gua yang berpasir dan sangat luas. Dan di hadapan gua itu pula merupakan sempadan ke alam perkampungan bunian. Sepanjang berada di dalam gua bersama keluarga tersebut, Azharul akan dikejutkan untuk bangun pagi dan solat serta membaca Al-Quran setiap masa. Semua bunian yang berada di gua tersebut sentiasa beribadat dan setiap hari juga Azharul ditanya dengan salah seorang puteri bunian sama ada sudi mengahwininya. Namun ketika itu Azharul masih ingat akan ibu dan keluarganya dan ingin terus pulang. Apa yang membuatkan Azharul boleh kembali semula ke dunia sebenar adalah pada hari ke-7 terdapat seekor ular yang jatuh ke atas badannya dan berkata, "Ikut cahaya matahari naik dan insya-Allah dirimu akan selamat." Apa yang pelik tentang kehilangan Azharul ini adalah lokasi Bukit Broga itu merupakan antara tempat tumpuan ramai, namun masih boleh terjadi kejadian seperti ini. Ibunya Puan Rohana serta ayahnya Abdul Rahman Saad nekat mencarinya berkali-kali mendaki Bukit Broga kerana yakin dan bermimpi anaknya masih selamat ketika kehilangannya. Saya rasa lega sangat setelah 7 hari saya berada di tempat sini. Sehingga sekarang saya lega sangat, alhamdulillah, bangsa telah dijumpai oleh orang awam di sini. Ramai juga pernah sesat di Bukit Broga, antaranya peristiwa 10 remaja yang hilang dan telah ditemui pada tahun 2014. 10 remaja hilang di Bukit Broga ditemui dalam keadaan selamat. Nombor 2. 3 beradik disorok bunian pada bulan Ramadan. Pada 6 November 2004, terdapat kisah yang menakjubkan apabila 3 beradik yang baru setahun jagung iaitu Saharudin berumur 6 tahun, Budin 5 tahun dan Mariam 3 tahun dilaporkan hilang pada bulan Ramadan ketika bermain di ladang getah berhampiran rumah mereka di Felkra Mambang Seberang, Paloh Hinai, Pekan Pahang. Apa yang misteri tentang kehilangan 3 beradik ini sehinggakan pihak polis juga sukar mentafsirkan apa sebenarnya yang berlaku kerana mereka berada tidak jauh dari bapa sebelum hilang secara tiba-tiba.
Menurut laporan, bapa 3 beradik yang merupakan seorang penoreh getah ketika kejadian sedang membaiki motosikal dan dapat melihat anaknya bermain dan mendengar dengan jelas suara mereka. Lebih 130 orang terlibat dengan pasukan mencari dan menyelamat. Operasi besar-besaran telah dilancarkan yang melibatkan banyak pihak sehingga terpaksa meredah denai hutan. Pada hari kelima, pasukan menyelamat menjumpai baju T dan selipar milik Mariam. 15 minit berikutnya, 3 beradik ditemui dalam keadaan tidak berbaju dengan badan dipenuhi gigitan serangga di kawasan yang agak tinggi seperti sebuah pulau kecil berhampiran Kampung Tanjung Cempaka dengan jarak 6 km dari tempat mereka bermain. Lebih misteri, pasukan penyelamat gagal mendapat sebarang petunjuk sebelum itu walaupun dengan bantuan anjing pengesan dan telah melalui 5 hingga 6 kali kawasan berkenaan. Menurut kisah 3 beradik itu yang pernah disiarkan dalam majalah Mastika, ketika mereka leka bermain dan telah berada jauh lebih 1 km dari pondok yang dibina bapanya, mereka terserempak dengan seorang lelaki berbadan sasa, dipenuhi bulu serta berambut panjang membawa seekor haiwan tunggangan hitam. 3 beradik itu diarahkan untuk duduk di belakang haiwan tersebut lalu dibawanya bersiar-siar ke kawasan kebun dan hutan. Kemudian haiwan tersebut berenang sampai ke sebuah pulau yang dipenuhi belukar dan mereka diturunkan di situ. Menjelang senja, mereka didatangi seorang nenek berkain batik dan memujuk mereka supaya jangan menangis. 3 beradik itu dijamu dengan buah-buahan dan mereka kemudian tidur di atas busut. Begitulah setiap hari selepas senja mereka akan didatangi nenek yang membawa buah-buahan. Namun nenek itu akan hilang apabila siang menjelma. Itulah peristiwa sebenar yang diceritakan oleh 3 beradik yang disorok itu. Kes kehilangan 3 beradik ini tentunya menjadi misteri kerana bagaimana 3 beradik itu boleh sampai ke pulau yang jauhnya 6 km dari tempat mereka bermain dan boleh melepasi parit sempadan ladang yang sedalam 5 kaki dan 12 kaki lebar. Ini menunjukkan apa yang diceritakan oleh mereka benar-benar berlaku. Walau bagaimanapun, mereka sangat bersyukur dapat bertemu semula menjelang Syawal pada tahun itu. Nombor 1. Hassan Ayat yang hilang hingga kini. Tahun lalu, kisah kehilangan Muhammad Hassan Ayat bin Zainuddin di Gunung Yong Yap telah menggemparkan Malaysia. Hassan berumur 28 tahun merupakan anak kedua dari 5 beradik dan menetap di rumah keluarganya di Kelana Jaya, Selangor. Hassan mendapat pendidikan menengah di SMK Sultan Abdul Samad dan melanjutkan pengajian di UiTM Dungun, Terengganu, kemudian bekerja di RHB Bank, Cawangan, Bangi. Hassan bertaraf bujang dan aktif menyertai ekspedisi mendaki gunung di dalam dan luar negara. Kini telah 12 tahun berlalu tentang misteri kehilangannya di Gunung Yong Yap. Kisahnya bermula pada awal pagi 14 Februari 2008. Hassan dan 13 rakan termasuk seorang juru malim telah memulakan ekspedisi 2 hari 1 malam mendaki Gunung Yong Yap melalui Kampung Sungai Rengil Lodging. Dalam kumpulan ekspedisi Hassan disertai Alex, Gate dan Topet. Menurut Gate yang sentiasa bersama Hassan sepanjang menuju ke puncak gunung, Hassan tertinggal cermin mata namun penglihatannya jelas pada waktu siang. Okay. Macam tadi kau cakap Hassan je rabun kan? Ya. Dia pakai spek sebenarnya kan? Kalau ikutkan dia bag, memang dia pakai spek bag. Tapi pada trip ni spek dia tertinggal. Dalam beg Hassan hanya terdapat air mineral 500 ml, tisu basah, nasi goreng, coki-coki, KitKat dan sekotak rokok. Selepas melepasi kawasan balak pecah dan sampai di kawasan kayu berakar, di sinilah mereka berhenti sekejap. Hassan meninggalkan botol air mineralnya yang kosong di situ untuk diambilnya sewaktu turun nanti. Pendakian diteruskan dan semua pendaki telah selamat sampai ke puncak Gunung Yong Yap pada pukul 11.35 pagi. Semua pendaki dibahagikan kepada 3 kumpulan sewaktu turun dari puncak. Lokasi terakhir Hassan dilihat adalah di kawasan berlumut tebing tinggi dan sebelum Simpang Bubu. Ia disahkan oleh Gate yang telah sampai di Simpang Bubu dan kemudian ke kawasan kayu berakar, dan dia ternampak botol air mineral kepunyaan Hassan masih di tempat asal semasa ia ditinggalkan. Tanpa berfikir panjang, Gate teruskan perjalanan turun. Dia hanya gambarkan bahawa Hassan ada di hadapannya.
Kumpulan pertama dan kedua yang telah sampai di Kem Agas iaitu tempat semua berkumpul, masing-masing bertanyakan tentang Hassan yang disangkakan telah sampai, namun kelibat Hassan masih tidak muncul juga dalam kumpulan ketiga dan dari sini mulalah pencarian Hassan. Walau bagaimanapun, usaha pencarian yang meliputi kawasan seluas 100 km persegi hanya menjumpai petunjuk kewujudan Hassan seperti bekas tapak kasut, kesan tumbuhan yang dicuba dimakan dan kawasannya bermalam. Rakan-rakan yang mencari Hassan turut meninggalkan makanan, lilin, mancis dan pesanan di beberapa lokasi seperti Kem Hassan dan kem-kem lain dengan harapan ia dapat membantunya. Misi pencarian Hassan terpaksa ditamatkan setelah 40 hari atas arahan pihak berkuasa kerana ketiadaan bukti baru tentang keberadaan Hassan. Namun, pasukan pendaki dibenarkan meneruskan pencarian atas usaha dan risiko sendiri. Ekspedisi mencari Hassan kemudian diteruskan setiap tahun selama 4 tahun berturut-turut oleh ahli kumpulan asal ekspedisi yang pernah terlibat. Menurut rakannya, Hassan seorang yang berjiwa seni, peramah dan baik hati. Walaupun berada di dalam hutan, dia tidak lalai untuk menunaikan solat. Selepas 2 tahun kehilangan Hassan, sijil kematian telah dikeluarkan pada keluarganya pada tahun 2011. Itu sahaja kes di Sorok Bunian yang dapat admin rungkaikan. Sekiranya anda meminati konten-konten misteri seperti ini, berikan like dan komen di bawah. Komen juga pengalaman anda sekiranya pernah terlibat dalam misi menyelamat atau pernah di Sorok Bunian. Sekian, terima kasih.